Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini kita sudah dengar isu yang melibatkan Papa Gomo. Nama yang tidak asing lagi. Setelah Papa Gomo telah membuat kenyataan meminta maaf kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain. Apa yang berlaku selepas itu? Adakah masalah settle? Rupanya ada satu lagi masalah timbul yang pasti membuat penyokong-penyokong Papa Gomo pening kepala. Minta maaf tak ikhlas. Ketua Polis Negara mohon kebenaran mahkamah penjarakan Papa Gomo. Artikel daripada Harapan Daily. Nah, adakah dengan ini keputusan mahkamah untuk memenjarakan Papa Gomo? Di mana KPN memohon kebenaran mahkamah untuk penjarakan Papa Gomo sesuai dengan tajuk artikel daripada Harapan Daily. KPN Tan Sri Razaruddin memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran Mahkamah Tinggi supaya blogger kontroversi Papa Gomo dikenakan perintah komitel dan dipenjara kerana menghina mahkamah. Razaruddin membuat permohonan itu kerana mendakwa permohonan maaf yang dibuat Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris pada 30 April lalu di dalam mahkamah bersifat tidak ikhlas dan tanpa penyesalan. Penulis blog itu sepatutnya menyiarkan permohonan maaf di platform YouTube, TikTok dan X sekurang-kurangnya selama 7 hari. Ia termasuklah perintah untuk memadamkan kenyataan pada 14 Januari lalu serta imej Razaruddin yang disunting pada 15 Januari. Namun dia tidak melakukan sedemikian. Sehubungan itu Razaruddin mengemukakan permohonan kali kedua selepas Papa Gomo gagal mematuhi perintah yang menghendakinya menyiarkan permohonan maaf tanpa syarat kepada KPN dan mahkamah. Wan Muhammad Azri didakwa dengan sengaja telah menerbitkan satu video di aplikasi TikTok atas nama Papa Azri dan YouTube Se-Azri pada jam 8.30 malam 1 Mei. Tindakan itu merupakan penghinaan kali kedua terhadap mahkamah, kata pemimpin tertinggi PDRM. Mahkamah menetapkan prosiding pendengaran permohonan itu pada Jumaat. Sebelum ini pada 1 Mei Papa Gomo mendakwa dia adalah pihak yang menang, biarpun selepas mengemukakan permohonan maaf tanpa bersyarat Razaruddin Hussain dan Mahkamah Tinggi. Menerusi video dikongsikan di TikTok, Papa Gomo berkata, dia menang kerana selama ini pihak tertentu mahu memenjarakannya di penjara Sungai Buloh. Nah, adakah dengan ini penyokong-penyokong Ketua Polis Negara yang tidak suka dengan tindakan Papa Gomo ini berharap Papa Gomo masuk penjara? Mungkinkah mereka berharap sehingga 10-100 tahun, tak tahulah berapa lama dalam penjara. Apapun kita nantikan apa yang berlaku selepas ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin kita pernah dengar ada gesaan kepada menteri di dalam kabinet kerajaan hari ini, pimpinan Anwar Ibrahim. Ada gesaan ataupun ada berita yang kita pernah dengar. Gesaan kepada menteri untuk meletak jawatan, digugurkan, dipecat dan sebagainya. Antara salah satu nama menteri yang sering kali menjadi sebutan ramai orang. Nama Rafizi Ramli tidak asing lagi. Kenapa ada gesaan terhadap Rafizi Ramli untuk letak jawatan? Baru-baru ini kepimpinan pembangkang melalui Pemuda Bersatu berkaitan dengan tajuk bercuti demi parti. Pemuda Bersatu gesah Rafizi lepas jawatan menteri. Adakah setelah Rafizi Ramli bercuti demi parti dan apapun juga sebab Rafizi Ramli bercuti, adakah relevan untuk menggesa beliau letak jawatan? Mungkinkah beliau bercuti atas faktor yang tidak boleh dielakkan ataupun satu
ada sebab yang sangat penting sehingga menyebabkan Rafizi terpaksa bercuti panjang. Apa pula? Kepimpinan pembangkang nak meroyan. Mau meroyan kenapa? Pemuda Bersatu Armada mengecam pengakuan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengambil cuti bagi menangani aduan yang timbul daripada pemilihan PKR ketika negara sedang berdepan pelbagai cabaran ekonomi. Ketua Penerangan Armada, Haris Idham Rashid berkata, tindakan Rafizi menunjukkan keutamaannya kepada parti lebih besar daripada negara. Tindakan ini secara terang-terangan menunjukkan keutamaan beliau Rafizi lebih besar kepada parti daripada amanah terhadap negara dan rakyat. Haris menegaskan sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi sepatutnya lebih peka terhadap 4 cabaran utama dihadapi negara ketika ini, termasuk perang ekonomi global, tindakan tarif balas Amerika Syarikat terhadap Malaysia, kenaikan harga barang yang tidak terkawal, serta pelaksanaan subsidi bersasar yang masih belum dijelaskan secara menyeluruh. Namun Rafizi memilih untuk fokus menyelesaikan perebutan kuasa dalaman PKR, bukan menguruskan krisis yang menekan kehidupan rakyat. Berkaitan dengan komen daripada Bersatu ini, apa pula pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Untuk apa yang saya hormati kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Ada yang mulai bercakap, ada yang mulai bertanya. Setelah kekalahan baharu bagi kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional pada PRK Dun Air Kuning, antara persoalan yang timbul yang menjadi buah mulut ramai orang adalah parti mana yang akan tinggalkan PN dulu. Seperti yang kita tahu, parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu dan PAS dan Gerakan, serta ada sokongan lain, Muhyiddin sebagai pengerusi, Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi. Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu, manakala Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Setelah PAS kalah, PN kalah pada PRK Dun Air Kuning, ada satu persoalan timbul. Kalah di PRK Air Kuning, Bersatu atau PAS tinggalkan PN dulu? Cuba komen di bawah, parti mana yang tinggalkan PN dulu? Kalaulah ini adalah soalan wajib yang perlu dijawab, mungkin ada yang berpandangan Bersatu tinggalkan PN, sokonglah kerajaan. Mungkin juga ada yang kata PAS tinggalkan PN, masuklah kerajaan. Nah, semua ini menjadi persoalan selepas PAS kalah teruk di Air Kuning dengan 3 peti undi kalah kepada PSM. Hanya 1 dari 22 peti undi PAS menang tipis. PN nampaknya gelabah. Dengan muka ketat, pimpinan PAS Sanusi kata, undi asas PAS tak lari. Tapi yang PAS tak nak rakyat tahu, gabungan undi PHBN telah ranapkan PN di Air Kuning. Sama seperti di beberapa PRK sebelum ini. Undi UMNO juga telah kembali semula kepada UMNO dan Bersatu tahu dia akan mati. Kerana hal yang sama akan berlaku di seluruh Malaysia pada PRU akan datang, dan banyak kerusi PN akan tumbang bila undi BN dan PH bergabung. Adakah dengan ini sebelum PRU 16 dengan ada penganalisis pemerhati politik berkata, PN boleh hilang 32 kerusi daripada 70 lebih kerusi yang ada pada hari ini. PN boleh hilang mencecah sehingga 32 kerusi. Maka Hamzah tawarkan kerjasama dengan UMNO agar akhirnya boleh bunuh UMNO. Kerana itu pun tujuan Bersatu ditubuhkan. Lagi pula, pimpinan Bersatu tahu beberapa pemimpin PAS dah pergi berlutut kepada PMX untuk menyertai kerajaan perpaduan dan tinggalkan Bersatu. Nah, dikatakan di sini pimpinan Bersatu
tahu beberapa pemimpin PAS dah pergi berlutut kepada PMX untuk menyertai kerajaan perpaduan dan tinggalkan bersatu. Tindakan memandai-mandai Hamzah ini terpaksa dinafikan Muhyiddin kerana katanya bersatu tak bincang pun. Adakah dengan ini Hamzah Zainuddin yang bakal dipecat kerana membuat keputusan tanpa perbincangan agaknya? Afnan Hamimi katakan dalam nada tak heran, dengan move bersatu, PAS pun bersedialah kerjasama dengan UMNO. Begitulah drama retak menanti bela yang kita nampak sehari dua ini meroyan akibat kalah teruk di air kuning. Kita tenang-tenang saja makan popcorn melalui artikel daripada Harapan Daily. Menurut Anda, saudara-saudara yang menonton video ini, PAS atau bersatu yang akan keluar dulu?